Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan juga sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini akhir Muharram, 30 Muharram 1445 bersamaan dengan 17 Ogos 23, kita panjatkan kesyukuran setinggi dan sebanyaknya kepada Allah Azza wa Jalla kerana mengizinkan kita untuk terus menimba ilmu, menggali, mempelajari Al-Quran sampai kepada kita hari ini, iaitulah surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un, surah yang ke-107, juzuk yang ke-30. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan, muka surah 1439. Surah Al-Ma'un, Allah Ta'ala beri kepada kita peringatan dengan ayat ini, bahayanya golongan mendustakan agama, orang yang menghina anak yatim, tak mau beri makan kepada orang miskin, dan orang yang lalai cuai daripada menunaikan salat, ataupun mereka salat dalam keadaan lupa. Nas'alullaha al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita dari sifat-sifat yang tidak baik. Mari kita mula baca ayat, kemudian tafsir, huraiannya, dan juga mencari faedah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Undur balik ke mukaddimah surah Al-Ma'un. Surah ini diturunkan di Makkah, dipanggil surah Makkiyah. Mengandungi 7 ayat, dinamakan surah Al-Ma'un. Surah wa yamna'un al-ma'un, mana al-ma'un mana pertolongan. Kerana pada akhir surah ini Allah SWT menjanjikan seburuk-buruk balasan kepada orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang berajak nak ke pertolongan kita, kita sombong, agah, tak mahu terima, maka itu dia panggil orang yang sombong. Surah ini tanda, ada 4 lagi nama dia. Dinamakan surah ini dengan surah Ad-Din, sebab yukadzibu bid-din, surah Ad-Din. Yang ketiga, nama dia surah Ara'aita. Sebab dia mula dengan Ara'aital ladzi.
Yang keempat, nama dia surah At-Takdzib. Surah At-Takdzib. Ara'aital ladzi yukadzibu. At-Takdzib. Yang kelima, nama dia surah Al-Yatim. Surah Al-Yatim. Kenapa nama surah Yatim? Sebab dia sebut di sini tentang ancaman terhadap orang yang khianat pada anak yatim. Surah ni pendek, tapi dia ada 5 nama. Macam kita lagi ni lah, ada setengah pelajar kita ni 5 nama dia. Bermula dengan Muhammad, Nur, berapa-berapa pula 5 nama. Jadi kita surah ni pun kecil, pendek tapi nama banyak. Intisari kandungannya menerangkan sifat-sifat yang mendusta, orang yang mendustakan agama dan hari balasan. Dia tak percaya. Lalu ditegaskan bahawa orang itu ialah yang menindas serta berlaku kasar kepada anak yatim. Dan ia pula tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Dia tak beri, dia larang orang beri. Ini kita kata jahat 2 kali dia. Dia kau sendiri bakhil, engkau larang pula orang nak tolong orang. Bahaya perangai lagu ni. Kemudian ditegaskan bahawa orang-orang ahli sembahyang yang keadaan mereka lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya, maka mereka akan ditimpa kecelakaan besar. Dia lalai. Apa makna lalai di sini? Kita akan tengok dalam tafsir nanti. Makna lalai, sama ada dia lalai sungguh tak semaya, ataupun lalai dengan makna lara, tidak khusyuk. Wa nas'alullah al-afwa wal afiyah. Demikian juga hal orang-orang yang berkeadaan riya dalam ibadat dan pembawaannya, dalam amalannya, dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan kepada orang yang berhak menerima pertolongan. Jadi ini ayat yang kita baca, itu dia panggil muqaddimah pimpinan. Kita balik pada muqaddimah Al-Muharrar, dia panggil maqasidus surah. Objektif surah ini at-ta'jib min halil mukazzibina bil ba'thi. Rasa pelik, ajaib dari perangai orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, wa tafzi a'malihim, dan kita rasa besar perbuatan mereka itu salah besar. Jadi Allah Ta'ala nak suruh kita celik mata tengok kepada perangai-perangai orang yang mendustakan hari balasan ini. Adapun tajuk besar dalam surah ini ada 3. Yang pertama, at-ta'jib min hali man kazzabu bil ba'si. Kita rasa pelik dengan perangai tingkah laku orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. 2, asy-syikayatu minal jafin 'alal aitam wal masakin. Celaan terhadap orang yang kasar, tidak prihatin kepada anak-anak yatim dan juga orang miskin. Allahu Akbar. Yang ketiga, zammus sahin 'anis salah. Celaan kepada orang yang lalai daripada salat. Wal mura'ina fiha. Kalau dia buat pun nak tunjuk orang. Dia buat nak tunjuk orang, ataupun langsung dia tak salat sebab dia tidak yakin dengan pahala salat, ataupun apa-apa lagi kerana yang tidak baik dia dengan salat. Dan Allah Ta'ala cela juga orang-orang yang bakhil, tak mahu hulurkan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan di kalangan manusia. Maka ini semua termasuk di kalangan manusia yang tidak baik, manusia yang bermasalah, masalah dari banyak sudut. Masalah dia daripada pelbagai sudut. Kita mengatakan itulah manusia yang tidak jujur. Adapun munasabah,
boleh pelajar munasabah surah Al-Ma'un dengan surah yang sebelumnya, surah Quraisy. Apa kaitan dua ni? Menarik ni, ilmu munasabah. Dalam surah Quraisy, Allah Subhanahu Wa Taala mencela golongan orang yang mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah yang beri mereka makan, at'amahum min ju', Allah beri mereka makan daripada lapar. Maka dalam surah ini Allah cela golongan yang tak sedar diri. Mu lapar aku beri makan, kamu ada makanan, orang lain lapar, kamu tak bagi makan. Ini celaan, mana kaitan? Ju' di sana, lapar di sana, di sini pula bakhil. Allahu Akbar. Dua, Allah Ta'ala perintahkan dalam surah yang lepas, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, naklah kamu sembah Allah, pemilik rumah ini, pemilik Kaabah ini. Maka dalam ayat dalam surah ini, surah Al-Ma'un, Allah Ta'ala cela golongan-golongan yang lupa terhadap solat ataupun malas menunaikan solat ataupun melarang orang untuk solat. Tengok dia ada kaitan tu. Sembah Allah, di sini malah pula. Yang ketiga, dalam surah Quraisy Allah Ta'ala sebut beberapa nikmat yang dianugerahkan kepada Quraisy, namun mereka tetap mengingkari kebangkitan semula, tidak berfikir dengan apa yang Allah Ta'ala ajar. Mereka tak percaya kepada balasan di akhirat. Maka dalam surah ini Allah Ta'ala sekali lagi memperingatkan golongan yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan, mendustakan adanya akhirat, bahawa kamu akan binasa. Itu tiga munasabah antara dua surah yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran dalam ilmu tafsir tadabbur yang kita lalui ini, insya-Allah. Baik para pelajar, sekarang kita berpindah kepada tafsirul ayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama, meliputi mendustakan hari akhirat dan hari pembalasan. Manakala usta agama ni dia masuk belaka, tak percaya kepada Allah, tak percaya pada akhirat, tidak percaya kepada adanya hari pembalasan, maka itu dia panggil at-takzibu bid-din. Sebab ad-din tu banyak makna. Yaumiddin, hari agama, hari pembalasan. Apa lagi maksud ad-din? Jadi kata di para ulama mengatakan bahawa ad-din alladhi yukadzibu biwuqu'il jazai, orang yang tak percaya kepada adanya hari pembalasan, adanya pahala dan dosa, adanya siksaan pada hari kiamat. Maka sebab itu dia tidak taat pada Allah Azza wa Jalla dalam arahannya, dan dia tidak taat pada Allah dalam larangan. Hak Tuhan suruh tak buat, yang Tuhan larang dia apa ni, dia rempuh masuk. Itu satu makna. Maknanya yang kedua, makna ad-din dengan makna Islam. Kalau kata allazi yukadzibu bid-din, orang yang mendustakan Islam, tak percaya kepada Islam. Dua. Allahu Akbar. Yang ketiga dia kata ad-din dengan makna Islam, dengan makna ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segala orang yang derhaka, menolak agama ke tolak apa ni hari akhirat ke, semua itu termasuk di kalangan orang yang celaka. Allahu Akbar. Apa nak jadi kepada mereka di akhirat?
Allah Ta'ala yang maha mengetahui seksaan yang disediakan kepada mereka. Cukup berbahaya. Siapa dia orang yang mendustakan hari agama? Tengok. Dia mula nak detailkan. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ, iaitu orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Allahu Akbar. فَذَلِكَ مِنْ صِفَتِهِ أَنَّهُ يَدْفَعُ الْيَتِيمِ بِشِدَّةٍ وَعُنُفٍ. Orang yang kasar dengan anak yatim. Salah sikit ya tampar, terajang, pukul. Lo ni dia main striker panah ni, sap bagi. Kita dengar pun takut. Wala yukrimuhu, dan mereka tidak menghormati, tidak memuliakan anak yatim. Dah lah dia tak ada ayah, dia menumpang kasih sayang awak, tiba-tiba mu pula pergi duk henjar dia, kamu pula duk pukul dia, naya ke budak ni. Allahu Akbar. Kita ni kadang-kadang tidak anak yatim pun ada juga, anak tiri pun berat juga. Ni sehari dua ni tular dalam video, orang duk sebarkan apa ni penjaga anak ni 7 tahun ke apa budak tu. Dia draw budak tu sampai jiran pun dengar tangisan, dan mereka serbu masuk, panggil polis, panggil ambulans nak menyelamatkan budak ni. Allahu Akbar. Bila kita tengok kucing pun bersayang ke anak, tiba-tiba manusia jadi lagu ni, kita kata cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Jadi pasal itulah ana peringatkan kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang ada anak yatim di rumah dia. Sama ada dia, anak saudara dia ke, anak cucu cicit dia ke, jagalah elok-elok budak ni. Dia tak ada ayah, kita hidup kenak pada dia. Lebih-lebih lagi pengendali rumah anak yatim, janganlah ambil kesempatan di atas nama anak yatim kita tulis banner besar-besar, orang bagi derma banyak-banyak, tapi anak yatim terbiar. Yang mendapat manfaatnya penjaga anak yatim. Nanya tu. Banyak dosa kita. Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim, sesungguhnya mereka telah makan api neraka dalam perut dia. Buat baiklah. Kalau kita tak mampu nak jaga, beri orang lain jaga. Suruh adik-adik lain tu jaga. Ataupun serahlah kepada rumah-rumah anak yatim yang berwibawa, yang ada autoriti. Kita pergi siasat dulu sebelum serah tu. Tengok dulu betul-betul jaga ke tidak, kebersihan macam mana, kasih sayang penjaganya macam mana. Jangan pergi serah rumah-rumah yang duduk kutik derma, anak yatim yang terbiar menjadi umpan, tapi pengendalinya kaya raya. Hati-hati para jemaah sekalian. Senang di dunia, celaka di akhirat. Allahu Akbar. Jangan hidup gurang anak yatim. Allah Ta'ala sebut nanti beberapa ayat tentang yatim dalam Quran, disebut khas supaya kita beringat-ingat dan berhati-hati dengan anak yatim yang Allah serahkan untuk kita sebagai pemegang amanah untuk menjaga dan mendidik mereka. Allahu Akbar. Perangai yang seterusnya, yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang-orang miskin. Ai wala yahussul akharin, dia tidak menggalakkan orang untuk beri makan kepada orang yang berhajat kepada makanan. Ni kita takut ni. Kan? Dia kata, ulama tafsir kata, qala Syaukani la yakhussu la yahuddu nafsahu, dahlah dia sendiri tak bagi, wala ahlahu, keluarga dia pun tak bagi, sekat pula orang lain nak bagi. Subhanallah. Ini yang kita bimbang hari ini.
menjadi penghalang kepada pintu kebajikan. Allahu Akbar. Jadi orang ni bakhil dengan harta, mendustakan hari pembalasan. Banyaklah dosa dia tak percaya, dia dusta pula. Kita kata masalah besar orang ni. Jadi hari ni masalah menghalang kebajikan kepada orang ni, tak kira lah peringkat apa, peringkat kampung, peringkat keluarga, kita tak bagi kepada, kita ada senang, kita tak bagi, kita tak tolong orang susah. Ini jangan main. Dia peringkat orang susah ni berbeza-beza. Ada dia panggil susah dalam peristiwa, ataupun susah sepanjang masa. Mana susah sepanjang masa ni, orang ni susah ya dia hidup dalam kesusahan dipanggil. Orang ni pula susah dalam keadaan. Ana buat contoh, waktu kita kena dilanda banjir dulu. Kawasan kita ni, pondok ni dan sekitar kawasan Kuala Kerai ni sebahagian besarnya tahun 2014, bulan Disember 2014 dilanda banjir. Jadi orang yang mari bagi makanan ke, bagi air ke apa benda, dia pilih orang. Dia tengok orang kaya, dia tak bagi. Ada seorang tokeh, dia mari cerita dengan anak, dia kata, "Ustaz, saya cukup sedih dengan perangai pembagi bantuan ni. Dia tengok saya tokeh, dia tak bagi. Dia kata, awak kaya. Duit memang banyak dari poket saya. Dia tak ada masuk bank hari tu. Tak, duit dalam kedai dia ada dalam poket. Tapi sekarang ni bukan mana ada kedai, mana ada, semua kedai tenggelam. Yang adanya bantuan awak mari. Saya minta air, dia tak bagi." Kita kata ini hati-hati. Ada orang susah pada waktu tu. Ada orang susah yang sentiasa. Jadi kita bagi ini prihatinlah kepada orang. Kerana tu kita payah kadang-kadang nak pilih. Ana bila mari borang di masjid ni, pejabat agama hantar suruh cari orang miskin, susah kita nak nilai. Susah. Kita, pandangan kita miskin, orang lain kata dia tu kaya tu. Kita tanya orang lain pula, dia kata orang ni miskin berhak. Kadang-kadang orang yang jom milih ni pun bias. Keluarga dia miskin lalu. Awak ni korang miskin ni. Jadi susah. Jadi, sebab itulah kalau eloknya masjid-masjid ni dia ada data maklumat ahli-ahli qaryah yang memang miskin. Tapi kadang-kadang orang miskin ni sombong. Waktu nak bagi bantuan, kita panggil mari masjid, dia marilah. Kita pun tanyalah, masjid mari ke? Tak mari. Jumaat pun tak mari juga. Berasa nak tarik balik bantuan. Tapi ingat sana lah, tak apalah, sekali ni kita bagi, mudah-mudahan dia jinak dengan masjid. Tapi kalau tak jinak juga, kita potonglah senarai dia tu. Orang tak kenal Allah waktu dia susah, Allah tak kenal Allah waktu dia senang, biarlah terus dia dalam keadaan gitu. Kita bagi umpan pun tak jadi juga, kita kata sangat bahaya. Tapi AJK pemilih bantuan ni kena telus, kena adil. Jangan kerana kat keluarga kita beri, bukan keluarga kita tak bagi, kita kata ini cukup berbahaya. Allahul musta'an. Kita minta pertolongan Allah saja yang boleh membantu kita menyelesaikan masalah-masalah yang tak nampak ini. Baik, kita berpindah pula satu lagi perangai. Ayat ni la yahuddu ala tu'amil miskin, tidak menggalakkan orang beri makan. Yang keempat, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang sembahyang, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Jangan baca separuh ayat ni. Separuh ayat ni. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang semaya. Sebab tu saya tak semaya, dia kata. Mari hak kepala sengit, dia kata saya tak solat sebab Tuhan sendiri kata celaka orang semaya. Dia berhenti sekat tu. Fawailul lil musallin. Tak semaya dia. Jadi baca ayat separuh ni huru-hara juga.
fawailul lil musallin. Apalagi dia punya ayat-ayat ancaman tentang orang yang buat benda yang tak habis ni. Jadi kita kena baca semua sekali. Celaka bagi orang semayang mana yang lalai daripada menyempurnakan solatnya. Kena sudah ayat. Jangan baca separuh ayat. Tengok ada nota di bawah. Kerana sembahyang yang sempurna ialah tiang penegak agama, yang dengan ketiadaannya segala amal ibadat yang lain akan menjadi sia-sia disebabkan tidak ada asasnya. Dalam hadis ada menerangkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, bahawa perkara yang mula-mula sekali dihisapkan pada hari kiamat dari amalan seseorang yang berkenaan dengan hak Allah ialah sembahyang. Jika didapati sembahyang sempurna, maka segala yang lainnya diringankan hisapnya. Kalau tidak, maka beratlah hisap. Jadi para jemaah sekalian, ulama tafsir kata apa? Dalam ayat ini, ayat 3 tadi tak menggalakkan. Ada pelarangan tadi, ayat yang akhir. Jadi kata ahli tafsir, fa'azabun wa halakun, azab dan kebinasaan bagi orang yang tidak menunaikan solat dengan lara, sibuk, tak semaya. Tidak menunaikan solat pada waktu dia, ataupun melewat-lewatkan solat sampai habis waktu, ataupun tidak menunaikan solat dengan sempurna syarat dan rukunnya. Jadi buat gitu-gitu ya, nak tunjuk ke orang, maka ini bahaya. Jadi kesimpulan, tulis pelajar, makna an salatihim sahun ada beberapa makna. Kata Al-Wahidi kata, kebanyakan ulama tafsir kata orang yang lupakan solat sampai habis waktu. Hak ni hak celaka. Satu. Jadi tak semaya lah, tak semaya. Habis waktu dah, tak semaya juga. Itu dia panggil mentakhirkan solat sampai habis waktu. Satu. Ada juga ni yang kita takut ni, dia kata orang yang lupa dalam solat dia, semaya tak tahu rakaat berapa, khusyuk pun tak ada, pakai semaya agak ikut macam robot je berjalan. Ni kita tak kita takut. Yang kita bimbang hak ni, yang kedua ni, Allahu Akbar. Seperti meninggalkan tumakninah, tinggalkan bacaan, pakai semaya macam robot nak cukup 4 rakaat je. Kita kata itu berbahaya. Ini berbahaya. Allahu Akbar. Kata Ibnu Katsir, saya nak ambil kesimpulan Ibnu Katsir ni. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang solat dalam keadaan dia lupa. Siapa dia? Dia kata orang ni yang ketiga ni al-munafiqun. Munafiqun, dia solat waktu orang ada, dia tak solat waktu tak ada orang. Jadi maknanya tiga-tiga ni masuk belakalah. Orang yang tak solat langsung sampai keluar waktu. Orang yang solat tapi lara, tak ingat apa dia solat. Ataupun solatul munafik, solat bermuka-muka, nak tunjuk kepada orang saja, kita kata ni orang tak solat ni. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafikin dia tipu Allah. Sebenarnya dia tipu dia sendiri. Bila dia solat,
qamu kusala, bangun dalam keadaan malas. Buat juga yura'unan nas, sebab nak suruh orang tengok dia semaya. Wala yazkuruna Allah illa qalila, dia tak ingat ke Tuhan pun. Ini yang kita takut hari ni. Takut kita ni solat jadi macam munafikin. Semaya dia panggil fizikal je, hati entah di mana. Kita kata ini cukup berbahaya. Perangai yang kelima, alladzina hum yura'un, juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak. Ini tak kira munafikin, kita tak kira siapa. Orang Islam, orang yang beriman pun kalau ada sifat riak dalam ibadat dan amalannya, maka orang ini juga berbahaya. Ai alladhi yura'una an-nas bi salatihim idza sallau amamahu. Dia semaya depan orang, rajin, khusyuk, tunduk tak bergerak. Kalau burung main ingat atas kepala apa, ingat ke tunggu kayu. Tapi hati dia nak tunjuk ke orang. Allahu Akbar. Bukan nak pahala, bukan takut pada seksa. Innama yusalluna liyaraha aw yarhamul mu'minun. Dia buat solat nak suruh orang puji dia dan mengharapkan projek-projek dapat diraih bersama. Saya orang beriman boleh minta tenda. Ini dia panggil, ini cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Tengok nota di bawah. Keadaan riya ialah tiap-tiap amal ibadat yang dikerjakan bukan kerana Allah, bahkan kerana sesuatu tujuan yang lain. Itu makna riya, benda ibadat untuk Allah, kita buat bukan kerana Allah. Ini riya nama dia. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, maksudnya, sesungguhnya perkara yang sangat-sangat aku takuti terhadap kamu ialah perbuatan syirik kecil. Asyirkul asghar. Ada riwayat yang kata asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah dia syirik kecil itu? Baginda Nabi SAW menjawab, ialah perbuatan riya, nak nunjuk orang. Pada hari kiamat, tegas baginda lagi, Allah Ta'ala berfirman ketika ia membalas amalan hambanya, pergilah kamu kepada orang-orang yang riya, kepada orang yang kerananya kamu mengerjakan amal, dan mintalah kepada mereka balasan amal kamu. Kita solat dulu kan apa? Nak tunjuk orang tu. Tuhan kata, pergi minta pahala dengan dia, bukan minta dengan aku. Allahu Akbar. Dalam satu hadis yang lain, Nabi juga salah bersabda, maksudnya Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang mengerjakan amal untukku dengan menyekutukan orang lain denganku dalam amal itu, maka semua amal yang demikian untuk orang itu saja, tidak kena mengena langsung dengan aku, dan sebenarnya akulah yang tidak berhajat sama sekali kepada sebarang sekutu. Jadi ini semua ni hadis-hadis ni tuan syekh kita tak buat matan, kena cari sendiri lah. Maka kita mengatakan hadis ini bahayanya riya dalam semua perkara. Jadi kerana nak minta. Kemudian yang terakhir, sifat yang buruk ini apa dia? Wa yamna'unal ma'un. Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan kepada orang yang berhak mendapatnya. Yamna'unan nas minal intifa' bima ladaihim. Dia larang orang manusia daripada mengambil manfaat daripada kelebihan harta, kedudukan yang ada padanya. Mimma la yatadarraruna bi badhihi. Kalau dia beri pun tak mudarat apa ke dia. Harta dia pun tak kurang. Tapi kenapa dia bakhil? Kenapa dia kupi? Kenapa dia tidak beri pertolongan? Menarik ni para jemaah sekalian. Dia kata la yamna'una, segala benda yang kita milik yang boleh beri pinjam kepada orang. Contohnya orang ni nak ambil air, tak ada timba, kita ada. Pak cik pinjam kejap, beli sendirilah. Ini termasuk dalam yamna'un dalam ma'un. Orang ni nak potong kayu, tak ada kapak, kita ada. Pinjam? Tak boleh.
nak pinjam kapok, pinjam pisau ke, nak potong daging ke, potong apa pun dilarang. Wal qidri, orang ni nak masak tak ada periuk, nak pinjam tak boleh. Wa ma la yumna, orang ni tak cukup air, dia minta tepi rumah kita air, tak boleh. Semua benda yang simple-simple je termasuk dalam yamna'unal ma'un. Ini kata siapa tadi? Kata di Al-Wahidi. Kata ulama lain pula, al-ma'un ismun jami'un li jami' ma yuntafa bihi. Semua benda yang boleh dijadikan pertolongan, bantuan, kalau tak beri, mana orang ni dikira yamna'unal ma'un. Yamna'una al-ma'un. Contoh lagi dia kata, bentuk pinjaman. Tadilah nak pinjam barang-barang dapur, perkakas dapur, nak pinjam apa saja. Kereta kita tak ada angin tengah jalan contohnya, kita nak pinjam pump, nak pinjam apa ni, kereta mati nak pinjam jumper dia panggil ni, kereta apa ni, waya, Arab panggil istirak, tak bagi, tak boleh. Apa saja, bekas ke, alat-alat pertukangan ke, termasuk dalam al-ma'un, benda yang bermanfaat tu, benda-benda yang kecil yang disebut tadi. Kita nak parking kereta, kalau kita tak molek boleh sebuah lagi, tapi kita tak tengah, ini pun termasuk mengambil hak orang al-ma'un. Jadi al-ma'un ni boleh kita diperluahkan segala benda. Allahu Akbar. Dalam kitab Ibn Katsir kata, hak paling besar sekali al-ma'un ni zakat, harta. Yang paling rendah sekali apa dia? Ad-dalu wal ibrah, bagi pinjam timba ataupun pinjam jarum. Orang ni baju dia cari, jarum ni tak ada, pinjam jarum kejap, nak jahit baju, no, termasuk dalam yamna'unal ma'un. Apa lagi kita nak kata? Semua yang pentingnya khalas, tak usah duduk panjang-panjang. Kalau kita nak apa ni, nak senaraikan benda yang kecil ni, panjanglah cerita. Tuan-tuan kata daripada tak bagi harta, tak bagi duit, sampai tak bagi pinjam apa ni, jarum, pun termasuk dalam yamna'unal ma'un. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita para jemaah sekalian daripada sifat bakhil, sifat kupi yang sangat berbahaya ini. Baiklah, kita tak mau panjang. Kita berpindah kepada mencari 5 faedah yang ringkas ini, insya-Allah. Yang pertama, surah Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini ada beberapa sifat yang Allah Taala sebut. Mendustakan agama, hina anak yatim, tak beri makan, tidak menggalakkan orang bagi makan pada orang miskin, tidak solat tidak sempurna, dan riak dalam ibadat, dan melarang orang daripada, mencegah orang daripada ambil manfaat. Maka kata ulama tadabbur, yajibu 'alal mar'i, setiap orang kena tengok pada diri dia. Tak usah tengok orang lain, tengok kita audit kita. Hal huwa mimman ittasafa bihadhihi sifat aw la? Adakah dalam diri aku ni bersifat seperti ini? Adakah tak ada? Solat tak jaga, lara daripada solat, tak sedekah pada orang. Kalau ada, falyatub waliyarji', taubatlah, tinggalkanlah perangai buruk ini, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ketaatan, melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, kitalah manusia celaka yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Na'udzubillah. Jadi kita beradab, kita belajar dengan adab Islam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fa inna khuluqa nabiyillah sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Akhlak nabimu Quran. Sebuah Quran itu diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita orang belajar Quran juga mesti kita kena beramal dengan apa? Dengan Al-Quran yang kita belajar. Kalau saya ngaji Quran saja, amalnya tidak ada naya, amalnya tidak ada, maka itu dipanggil orang yang naya, orang yang tak dengar kata. Itu yang pertama. Yang kedua,
timbul soalan, limadza khassal mukazzibina biyaumiddin? Kenapa Allah Taala sebut orang yang mendustakan hari agama? Kemudian dia sebut tak beri makan pada orang miskin, mengherdik anak yatim, dan tidak menggalakkan beri makan pada orang miskin. Sedangkan perangai mendustakan agama itu luas, tapi kenapa Tuhan taksiskan dua perkara yang berkait dengan manusia? Anak yatim, tak beri makan pada orang miskin. Sebab apa? Menarik dengar jawapan dia. Dia kata dia kata annahuma numuzajani wa misalani faqat. Dua ni contoh. Dari sudut kemasyarakatannya, orang yang tak apa percaya pada agama, dia hina anak yatim. Sedangkan anak yatim itu perlu pada bantuan. Jadi sebab itulah kita peringatkan kepada kita semua, jangan guna nama anak yatim untuk meraih keuntungan dengan iklan-iklan yang banyak. Jangan. Ni syarikat-syarikat pun boleh puasa ke ambil anak yatim pergi makan di hotel besar-besar. Allah, lepas tu baiklah awak ambil duit makan yang tu pergi ke rumah anak yatim, kita baiki rumah dia, kita cantikkan dia punya tempat duduk biar rehat molek-molek. Ni habis duit buat puluh ribu semasa-mata nak ambil gambar dengan anak yatim. Kita kata ini juga berbahaya. Saya tak tuduh bukan semua orang tak ikhlas lah, tapi kita bimbang takut ada unsur-unsur simptom yang cukup berbahaya ini. Baik. Jadi dua saja. Dua dari sudut kemasyarakatan yang anak yatim, dan satu lagi iaitulah orang yang tidak menggalakkan orang lain beri bantuan kepada orang yang susah. Jangan bagi. Allahu Akbar. Dia kata hak ni dua sifat orang yang mendustakan hari agama. Yang pertama, bimbabil af'al, daripada perbuatannya, iaitulah herdik anak yatim. Satu, dalam bab meninggalkan, iaitulah tak semaya. Dua-dua ni karut. Hak ni herdik anak yatim, tak beri makan pada orang miskin, ini dipanggil sebab kebinasaan manusia. Adapun hubungan dengan Allah, tak semaya, riya, itu kategori yang kedua. Baik. Jelaslah kita kenapa dia sebut dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, anak yatim dengan miskin. Kumpulan yang ketiga iaitu orang salat tapi riya, tidak khusyuk. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Tu lihat saja. Faedah yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menggalakkan orang bagi makan pada orang miskin. Banyak benda sebenarnya kita tak menggalakkan orang benda baik ni, tapi kenapa dia fokuskan sini kepada orang miskin? Dia kata li'anna ghairahu yanubu manabahu. Sebab orang miskin ni dia susah. Jadi kalau kita tak boleh beri banyak, kita galakkan orang lain beri. Kita kempen supaya orang beri. Sebab itulah kita hari ni alhamdulillah sentiasa kempen. Dalam kuliah kita ada je kempen, iklan akaun. Sebab kita nak menggalakkan masyarakat kita ni berinfak. Tapi nak infak di mana? Anda tahu sahabat-sahabat kita ni, para dermawan kita ni orang pemurah. Cuma mereka tak tahu nak pergi tak mana harta dia tu. Nak cari keyakinan. Bila dia yakin projek yang kita lancar ni, anda pun tak akan iklan semua benda. Kita akan iklan hak kita yakin benda tu memang baik. Baru ni anda terima satu maklumat daripada seorang peguam di bandar di Kuala Lumpur. Seorang hajah, bila anak nak buat asrama Siti Khadijah ni, dia masuk duit yang begitu banyak dana, dan dia kata dia akan datang bila dia pencen. Tiba-tiba dia tulis WhatsApp, dia kata dia tak boleh pergi lagi sebab dia jaga mak dia, tak boleh mari lagi pondok. Tapi dia wakaf dah. Kemudian kita pun tunggulah, takut-takut dia mari nak tengok lah. Senyap mari kawi.
Tak apalah, mesti kawin orang tak berjalan. Baru ni lepas haji ni ana terima maklumat, peguam dia telefon bahawa makcik kita ni rahimahullah telah meninggal dunia. Cuma ada satu nota, dia tulis bahawa dia wakaf sebahagian daripada sekian-sekian harta dia kepada Pondok Sungai Durian. Jadi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala curahkan rahmat yang luas kepada Hajah ni. Dia sanggup beri ratus ribu duit dia wakaf kepada pondok kita ni, dengan dia langsung tak datang. Dia hanya percaya kepada iklan yang saya letak, As'alullahal azim rabbal arsyil azim, dengan nama Allah yang maha indah, ya Allah curahkanlah kepadanya rahmat yang seluas-luasnya dalam kuburnya, dan jadikan wakaf ini sebagai pahala yang berterusan kepada dia. Amin ya rabbal alamin. Dia percaya, dan kita minta Allah Ta'ala letakkan kita ini sabat, istiqamah, menjaga harta infak orang beri ini sebagai pemegang amanah yang jujur, tidak ambil kesempatan di atas iklan-iklan yang kita nyatakan ini. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang saya takut. Sebab itulah kita sini ada 2-3 pemegang, si usaha ada, bendahari ada, dan yayasan kita ni ada audit luar lagi, supaya harta yang diberi ini tidak disalahgunakan. Anak nak tukar kereta pun takut orang kata, tu beli kereta dengan duit derma tu. Biarlah kita pakai kereta buruk daripada orang boleh dosa. Buat sekarang ni orang-orang jahat dia tular dia, dia tahu benda gapo. Baik, kita balik kepada tajuk kita ya. Maka Allah SWT kata kita kena menggalakkan orang, menggalakkan orang miskin. Banyak benda kita, kalau kita kena galak semualah. Kenapa Tuhan sebut di sini makanan? Sebab orang miskin ni dia perlu pada orang yang kita tahu, yang kita kenal, kita suruh. Sebab bukan semua orang tahu orang itu miskin. Jadi kita kena galakkan orang. Kita tahu di kawasan kita je, kawasan lain tu tahu. Berapa ramai orang mari minta derma, kita tak percaya, kita tak bagi. Ni mari nak bawa tabung derma ni, konon-kononnya dia ada tapi sana sini. Saya kata, kalau saya tak kenal, kita tak akan buka pintu untuk iklan derma di masjid kita ni. Dan baik habis. Allahu Akbar. Yang ketiga dah tadi kan. Jadi dia kata, kenapa Tuhan kata la yahuddu? Kenapa kamu tidak menggalakkan orang yang bagi derma pada orang miskin? Kenapa Tuhan tak kata wala yut'imu? Dia tak beri makan pada orang miskin. Dia kata iza mana al yatim haqqahu. Kalau lah anak yatim pun dia tak beri hak dia, bagaimana dia nak bagi pada orang miskin dengan harta dia? Maka Allah Ta'ala kata, mung tak ada harta tak apa, tapi menggalakkan orang suruh buat. Allahu Akbar. Baik, yang keempat, kita kena ringkaskan masa ni. Yang keempat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Tengok, di sini para ulama bahas panjang. Iaitulah sama ada orang ni tak semaya terus ataupun lara daripada menunaikan solat. Hak zahir pun tak jelas. Mana dia tak semaya sampai habis waktu, tidur tak bangun-bangun, orang kejut tak mau. Ini bahaya. Ataupun dia semaya tak cukup rukun, maya cincai gitu pakai buat ya, syarat-syarat pun tak ada, yang zahir pun tak jelas, yang batin lagi tak jelas. Kita kata ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Maka maksud dia as-sahwu di sini iaitulah tidak menunaikan solat sampai habis waktu dia. Dengar ni apa? Dengar ni para pelajar. Dalam ayat Quran ni Allah Ta'ala tulis alladzina hum an, mereka itu dari menunaikan solat itu lupa. Mana dia tak semaya. Kalau Tuhan kata fawailul lil musallin alladzina hum fi, cukup berbahaya. Kalau kata fi, kita lupa dalam solat. Mana semua orang lupa dalam solat. Macam kita solat hari ni lah, banyak lupa ni. Nah, Allahu Akbar, tak lah kota baru lah kau lupa. Lara sana sini. Maka kata di para ulama, beza di antara an dengan fi besar. Mana orang ini lupa daripada menunaikan solat.
Kalau Tuhan kata fi salatihim, bahaya. Tulis. Seorang ulama nama dia Atha bin Dinar. Dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyebut tentang alladzina hum an, mereka lupa menunaikan solat. Walam yaqul fi, kalau dia kata lupa dalam solat, binasa habis buat kita ni. Boleh cek berapa orang yang hari ni khusyuk dalam solat. Allahu akbar. Dalilnya kalau imam tersalah, berapa orang yang berani tegur imam? Berapa orang berani tegur imam? Satu masjid tak tegur. Lepas solat baru dia buat di belakang. Tu imam tadi lebih rakaat tu. Imam tadi sudah sujud sekali. Tapi kenapa awak tak tegur? Tak confident. Tak confident sebab hilang khusyuk. Maka Allah Ta'ala yang Maha Kaya berbeza di antara an dengan fi. Kita kata di Atha, alhamdulillah, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Tuhan kata fi salatihim, binasa habis buat kita. Tapi Tuhan kata an salatihim, maknanya dari, lupa dari menunaikan salat. Allah Ta'ala tak kata lupa dalam menunaikan salat. Tapi walaupun lupa dalam menunaikan salat pun tidak sempurna salat kita, tapi taklah sampai mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Jadi jangan pula kita kata tak apa kalau kita tak khusyuk pun, sebab Tuhan kata an lah, kita kena usahakan khusyuk. An itu tidak menunjukkan kebinasaan total orang yang lalai dalam solat dia. Jadi kita usaha bersihkan hati, bersihkan jiwa supaya kita dapat solat dengan khusyuk. Allahu akbar. Yang terakhir, yang kelima, Allah Ta'ala kata sini alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, orang yang riya. Ini sangat bahaya. Dua sifat terakhir ni bahaya. Riya dalam ibadat nak tunjuk orang, riya juga dalam ibadat kita, dalam sedekah kita nak tunjuk orang. Jadi riya tu pelbagai, sama ibadat ataupun perbuatan. Kita gitu orang nak riya, ni takut. Sekarang ni jangan mari nak pergi bantuan pada orang, 5 kamera bergayu, mari kamera live lagi. Allahu akbar. Jadi macam manalah perkara ini sangat menakutkan kita. Maka larangan daripada kebaikan itu termasuklah kita sebut tadi al-ariyah, beri pinjam benda-benda yang simple, beri pinjam timba dengan jarum pun termasuk. Jadi janganlah kita duduk terjebak dengan perkara yang tak baik ini. Ulama kata, tulis ni kata-kata hikmah, al-mu'minu, orang mukmin mesti ada dua, al-ikhlas wal ihsan. Ikhlas dan ihsan. Orang kafir dia ada sifat kufur dengan bakhil. Jadi Allah Ta'ala cela dua sifat ini, iaitulah fawailul lil musallin alladzina hum salatim alladzina hum yuraun itu dia panggil lawan pada riya. Lawan pada ikhlas, riya. Lawan kepada ihsan, yamna'unal ma'un, tak beri orang guna benda-benda yang dia ada. Jadi kita orang mukmin kena ada dua sifat. Ikhlas itu hubungan kita dengan Allah. Ihsan hubungan kita dengan manusia. Kena ada dua sifat ni. Tak usah dengan manusia, dengan hayawan pun kita kena ihsan. Tengok kucing lapar, pergi cari kepala ikan bagi dia. Kata orang kucing minta dengan kita, hak kita tak usah makan. Dia bukan minta hak kita dalam hidangan. Kucing jahat je, hak mari ambil hidangan tu makan. Kucing baik dia tunggu tulang je, tapi tulang pun tak bagi juga. Yamna'unal ma'un. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada sifat-sifat buruk dalam surah yang mulia ini. Jadi di antara kita yang saya syorkan supaya kita selamat, nak jaga hati kita daripada sifat-sifat yang buruk, tuan-tuan boleh baca kitab Penawar Bagi Hati. Kitab ni sudah dicetak, syarah dia pun ada dalam YouTube. Cari Penawar Bagi Hati, ada 30 siri kuliah. Jadi para jemaah ambil kuliah ni, ambil kitab, baca. Mudah-mudahan kalau ngaji di masjid boleh, tak ada masalah. Tapi lambat ustaz ngajar sebulan sekali, bila nak khatam? Jadi kita ambil yang dah khatam, 30 hari khatam, insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Tuhan kami sudah tadabbur surah Al-Maun, maka jadikanlah kami ini orang yang membenarkan hari agama, orang yang menyayangi, prihatin kepada anak yatim, orang yang sentiasa menggalakkan beri makan kepada orang miskin,
orang yang khusyuk menjaga solat kita zahir dan batin. Ya Allah, bersihkan hati kami sehingga kami dapat khusyuk dalam solat. Jauhkan sifat riya, sifat takabur dalam diri kami ya Allah, dan jadilah kami ni orang pemurah, mudah basa, senang berkira dalam memberi manfaat kepada orang ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.